Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa faslun fi ahkamir rahni. InsyaAllah nak sambung ni bab gadai. Kita pun tengok apa yang kita tangguh sikit tadi tu. Ada tersilap betul kan kita punya istilah-istilah Muslim mushtari, Muslim ilaih ba'i', Muslim pi mabi', Rasuman saman sirah ijab qabul. Jadi yang kita baca tadi tu Itaqabadu muslimu wa muslama ilaih. Itaqabadu muslimu wa muslamu ilaih. Menerima oleh muslim mushtari, muslim ilaih. Jadi muslim ilaih baik. Itu satu. Kemudian masalah qabdul hakiki tu mestilah daripada muhtal. Kalau kata dengan pindah hutang, muhtal terima, sedangkan pembayaran tak terima lagi, tapi pindah hutang kepada dia, dia akan terima daripada muhtal. Tak sah hukum bayar tu pasal itu bukan qabat hakiki. Itu cuma sah dalam bab hiwalah, tapi tak sah dalam bab salam kerana tak qabat hakiki. Itu baru istilah hiwalah. Cuma istilah tu lah. A hutang kat B, B hutang kat C. Jadi pindahkan hutang A bayar ke C. Itu nak jadi hewalahnya. Jadi nisbah nama tu, yang B tu dia berhutang dan ada orang berhutang dengan dia dan dia berhutang pada orang lain, dia adalah muhil. Orang yang paling terbeban besar hutang, yang tak ada orang hutang dengan dia, A. C adalah orang paling kaya dalam status ni pasal dia tak ada hutang. Itu kot bahasanya. Jadi bila pindah A ke C, C tu adalah muhtal. Ada mutawa'ah dengan orang yang terima pindahan hutang. Dia yang akan ditransfer daripada A kepada C. Jadi A adalah muhal alaih. Jadi kemarin tu boleh faham itu kot. Jadi yang kita pakai istilah yang kita jumpa tadi tu, muhtal dah terima ra'sul mal, muslim diahala ra'sul mal, dan muhtal dah terima. Yang cuma tak tulis lah. Tulis kat rasanya untuk mudah lihat tu. Dah lalang tulis. Muslim dengan huraian gambar rajah macam tu kot. Apa yang kita bicara tu, muamalatnya ialah muslim beri salam, beri barang dengan cara salam daripada muslim ilaih, dan dia bayar rasumal. Tapi dia bayar rasumal tak bayar dengan duit dia, tapi dia hewalah kan. Jadi dalam
konteks lain ada orang berhutang dengan dia dan dia pula ada berhutangan lain. Jadi dalam konteks ni C, kalau kita tengok tu ada muhtal situ tak? Nak bubuh kait nombor pula susah sikit. Muslim dia nak bagi contoh, nak kait dengan muhtal tu. Jadi dia bayar tapi tak bayar dengan tunai, tapi dia pindah hutang dengan katalah ada satu orang. Kalau dengan contoh muhal alaih tu ada A jadi faham tu dia muhil lah. Sini B, yang ni C dalam penggunaan istilah muhil muhal alaih. Jadi Muslim tu dia muhil, A adalah Muslim tu ialah muhil, A muhal alaih. Jadi A ada hutang dekat B, dia transferkan hutang A tu kepada C. Kepada C. Jadi qabitul muhtal, dia khobat. Muhtal ni dalam konteks tu dia muhtal, dia khobat. Jadi hutang terpindah kepada C. Dan yang tu adalah nak jadikan ra'sul mal. Situlah bicara ni tadi. Ikut untuk rajah tu, untuk memudahkan. Lama-lama tinggal sekali istilah tu, dia berpindah kepala je. Ni pun kalau lepas makan pula dia berpindah je. Tapi kalau mula-mula tu gagah agak lagi okay. Dia mengaji ni memang ada tempat dia, bila kita lama tinggal dia nak tengok tu dia blur sikit. Sebab tu ada istilah yang kita jangan pakai tu, dia ada slow je. Apa bab orang gitu kita selalunya. Ayat Quran pun hafal bagusnya, tak pernah jadi imam surah Sajidah 10 tahun lebih gitu lah. Tiba-tiba kena tolak pagi tu jadi imam. Sembahyang jemaah pun tak pernah tinggal kan. Dengar subuh Jumaat Sajidah dengan insan setiap minggu. Tapi 10 tahun kot lama sangat, 3 bulan dah lah tolak jadi imam. Macam mana? On the spot. Macam tu lah kot kita punya bandingkan tadi kan. Nak jumpa istilah tu kalut sikit lah. Itu je. Kalau tak nak jumpa langsung lagi, nak kena study pun pening juga. Okey, macam tu kot. Itu nak menguraikan masalah perenggan 544 tadi. Jadi pokoknya ialah nak bincang bayaran nak dah dibayar tu dia mesti khobat hakiki. Jadi tak boleh dengan semata-mata transfer hutang. Transfer hutang yang tidak ada ain yang nak dikhobat. Jadi faham tu, beban bayar A akan kena tanggung kepada C, seolah-olah dah dibayar ke sana tapi tak ada apa-apa bayaran berlaku. Okay. Bab ni ada beberapa perkara. Rasanya bab ibadat dulu pun kita pernah jumpa dalam bab bayar zakat ni. Kita bagi hutang ke orang, pasal syarat nak bayar zakat mesti ada niat waktu kita sedang pegang harta kan. Niat mesti harta ada kat kita, baru boleh sah niat, baru kita boleh serah kat dia, khobat baru sah. Jadi kalau orang tu dia memang miskin, dia pernah hutang kat kita, katalah ada 500, kita pun zakat kena bayar dengan nilai yang RM500. Waktu kita kata macam ni, macam ni lah 500 hutang kau tu kosong lah, pasal kira zakat aku kat kau pun tak sah. Pasal tak ada khobat. Dia nak bagi dulu 500 tu kat dia, dia zakat tu dia bayar hutang. Tu sebab bayar hutang kan. Tapi atas apa kita bicara ni, benda ain tak ada, jadi dia tak ada benda khobat. Dia nak pegang untuk dia masa tu, baru boleh berniat yang untuk bayar zakat. Lepas tu nak bagi ke orang, tak ada benda. Satu kalau macam kita bicara dah dulu rasa buat zakat apa dulu, yang lah ni bayar zakat online kan. Mana zaman semasa lah ni orang kata boleh mudah apalah, tapi pandang pada sudut harta tu tak khobat kita lagi. Betul?
Ya tidak. Masuk Baitul Mal RM70. Saya 10 orang. Anak 8. Kita dengan bini. Kalau bini 3, 4. Bini 3. 3 lagi tambah 4, 5. Anak 8. Mufil lah 13. Okey. Boh. Boh bila itu kan. Jadi maksudnya kita kira-kira jumlah tet mana? Daripada bank ke bank. Bank ke Baitul Mal. Jadi kalau saya kata gini lah, cari kaedah lain lah bayar. Tak ada cara lain ke. Awak sampai tak ada masa gitu langsung. Mohon no. Kau sibuk tu ke mana sangat. Buat dakwah 24 jam je. Bofi ayat itu kan. Sampai tak dan nak pergi masjid, nak jumpa Amil. Ya, kunci tahu lah. Mula tu ada ke queue nak pergi bayar ke Amil macam mana, queue bayar apa, mereka pejabat pos ke apa kan. Rasa tak ada macam tu. Bahkan Amil relax. Jadi kenapa nak gaduh? Cari jalan lain lah. Pasal dia ada menyebabkan jadi ada ulama' kata tak sah tu. Apa payah. Kaedah kita amalan ni, jangan ada siapa petikai tentang amalan kita sepatutnya. Yang ni saja pergi cari benda-benda yang boleh dipetikaikan. Waktu kata kita ni terlalu rigid dengan pendapat-pendapat lama, dengan kitab kuning, kepala otak pun kuning. Tak semasa langsung. Tak boleh berubah langsung mengikuti arus zaman. Bukan masalah tak boleh ubah arus zaman. Engkau tu yang kepala otak rigid, terlalu pakai dengan benda moden sehingga tak boleh mengikut peraturan apa yang ulama' yang takwa yang dah sebut. Ubah itu yang balik. Siap. Tak tahu kaedah Hanabalah itu je. Dia orang pandai cakap kata kita rigid gitu, kita rigid dengan kepala otak dia pula kan. Siap. Baik, faslun bi ahkamir rahni. Pasal bagus, sedap ya tu. Dia kata kita reject dia terus. Best reject kan reject. Kena ada jinah dia tu. Reject. Faslun fi ahkami rahni. Fasal fi bayani ahkam rahni. Baik, apa dia rahnu? Lughatan as-subut. Dan syar'an dia ialah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'azzuril wafa'i. Kita belajar PK ni selalunya tarif dia beri, faham mak tu, sagi dia baca syarah free ya. Dia cuma memantapkan saja daripada apa tarif yang kita dah belajar. Macam mana pun cuba tengok sekali lalu. Rahnu tak dikatakan rahnu, melainkan dia ialah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan biddain. Terjemah sekali lalu, menjadikan satu ain apa? Yang maliyah, yang dinisbah pada harta, apa-apa yang mansub ilal mal lah. Cuma selalunya ghalib bila ain maliyah untuk dijadikan rahni ni selalunya mah perak pun orang tak mau. Walaupun kalau ikut istilahnya maliyah kan? Tapi orang nak halu mah je dalam bab gadai ni. Kalau yang orang nak pun maliyah, rumah, tanah, selalunya benda-benda yang dia berharga dan payah jatuh lah nilai dia tu, bahkan semakin meningkat. Itu biasanya dijadikan sebagai maliyah, yang dijadikan sebagai ni, sebagai rahni. Macam mana pun asal rahni ainin maliyatin, apa-apa yang ainin yang maliyah sah. Jam, handset, apa semuanya dengan takrif apa kita jumpa nanti, kita tengoklah. Kalau ada orang minta itu sebagai cagaran dari segi takrif, itu nama dia rahnu. Misalnya kadang kita nak sewa kereta, dia tak pernah kenal kita, dia takut dari kereta dia kena buat lari. Dia kata, ada apa-apa tak untuk jamin memang kereta ni pulang balik? Memang pulang balik bila kita sewa kan, tapi dia tak percaya kita. Tinggal handset boleh tak? Untuk menunjukkan saya percaya ke awak, awak memang akan hantar balik kereta kat saya, tak buat apa-apa. Dia nak minta ada sesuatu yang wasiqah, tapi bukan dain. Apa dia? Ijarah. Bab menyewa, kita menyewa, tapi minta ada sesuatu wasiqah di atas ijarah, fasid. Pasal rahnu takkan ada melainkan dalam bab dain. Satu selalu orang tanya bab ni, kita nak sewa rumah, minta deposit.
Deposit ni buat apa? Dia wasiqatan di atas ijarah yang nak berlaku. Ijarah tak berlaku lagi, tapi minta deposit lah. Dia faham saja kan? Pasal itulah muamalat sekarang. Nak sewa, minta deposit lah. 1,000, 2,000 siapa? Yang ni deposit siapa? Kau tak bayar esok kami ambil duit ni. Jadi yang tu dijadikan sebagai wasiqah, bukan dain. Tapi dengan sebab ijarah. Tu apa hukum ambil deposit tu? Pasit. Apatah lagi tak pulang langsung, pasit. Kalau nak buat juga macam tu, macam ni, 3 bulan dah tak bayar, dia pun tak bayar 3 bulan dah. Apa jaminan dia tak lari? Baru minta ada rantai tak? Rantai. Buat apa? Wasiqatan lidain. Dain mana? Dain ada hutang yang dia dah 3 bulan tak bayar. Yang tu boleh. Jadi kalau atas nama deposit lah, untuk nama amalan macam tu, selepas subut dain baru boleh minta deposit. Deposit pun saya guna istilah model lah. Atas kita bicara, itulah rahnu. Pasal dia adalah ja'lu ainin maliyatin, dia wasiqatan bidin. Tu menjadikan satu mata benda yang ain yang berbentuk kata. Jadi ain mal, apa-apa nama mal lah, selalunya mal ni yang baqiyah, yang semina, yang mahal. Dia dijadikan untuk apa? Dia wasiqah, sebagai pertugahan, sebagai jaminan, sebagai cagaran lah. Ni bahasanya deposit lah, sebagai deposit bidainin, dengan sebab dain. Jadi mesti dengan sebab dain barulah apa mal yang kita jadikan sebagai wasiqah itu dipanggil rahnu. Jadi kalau bak sewa, hatu bukan rahnu. Berlaku dain dulu lah. Mesti, ya, betul. Jadi untuk berlaku rahnu mesti dain dulu. Ya. Jadi maksudnya takkan ada rahnu melainkan bisababi dain. Ya, betul. Jadi dain adalah elat untuk berlakunya ma'lul dain. Rahnu. Ada rahnu. Jadi kalau tak ada dain, tak ada rahnu. Bila sabit dain untuk wasiqah di atas dain yang supaya tak tentu boleh bayar tak bayar, tak boleh dahulukan wasiqah. Tak boleh jadikan ya kalau tak berlaku dain. Yang tu yang benda nak faham tu. Yang tu nak tengok sistem rahni lah ni. Baik, kita bagi habis takrif tu, kita bincang rahnu. Waktu tu saya baca syarah dia. Dia faham tu memang baca syarah beri. Dia untuk mengukuh ni. Bidainin yang yustawfa minha. Jadi apa guna rahnu? Diambil sempurna kan minha, daripada ain ini, inda ta'azzuril wafai, ketika teruzur menyempurna wafa. Wafa apa? Wafa dain. Jadi dah ada dain tak boleh bayar, rahnu ni lah akan dijadikan bahan untuk istifakkan dain itu. Dan bila kata istifak udain, tidak akan ada apa-apa manfaat yang boleh diambil daripada benda yang nama rahnu, yang istilahnya lebih daripada hutang yang subut. Kalau kata dijual apa esok pun untuk sempurnakan hutang yang tertangguh, jual katalah hutang 10,000, jual emas dapat 15,000, 10,000 adalah hak orang beri hutang, 5,000 pulang pada tuan. Bukan bila gadai tu 100% dia punya, sekarang biar kosong-kosong lah. Kalau tak bayar ke lebur lah ni. Atas nama deposit memang lebur, mana ada minta pulang. Kadang kita tak bayar sebulan pun, ni dia dah deposit, biar dah nama deposit. Macam-macam lah ni lah muamalat yang batil situ. Jadi asal kita bicara situlah, dia lah ja'lu ainin maliyatin wasiqatan biddain yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Jadi nak faham situ mesti ada dain dulu, lepas tu ada rahnu. Lepas rahnu tu fungsi dia wasiqah untuk bayar dain. Bila dain tak boleh ditunai, maka rahnu akan digunakan untuk membayar dain. Dan bayar tak ada apa-apa lebih boleh diambil. Kalau ambil lebih, itu dipanggil riba. Pasal kullu qardin jarra manfaatan. Lebih itu sama ada apa-apa wajah lebih, sama ada bayaran lebih, dobit riba. Dalam bab qardi, kullu qardin jarra manfaatan, fahuwa riba. Setiap hutang dia ada manfaat hasil, fahuwa riba.
hutang bagi apa nak sebut, rahnu tu apa, kebun getah. Lepas tu dia kata macam mana, selagi kau tak habis bayar, aku motong kebun ni. Riba. Dia jaga kebun, selagi kau tak habis bayar, durian semua aku punya. Riba. Riba tu pasal apa? Dia dengan sebab qardi. Lepas tu ada rahnu tu, tapi manfaat diambil oleh orang beri hutang. Sedangkan masih tanah tu, kebun ke, dusun ke, dia ialah milik bagi orang yang sahibud dain, orang yang berhutang tu. Cuma yang tu wasiqah ketika ta'adzuril wafa. Okey. Yang tu tempat-tempat yang nak perhati supaya faham mana yang bercanggah daripada peraturan tu, batil lah. Kot sekali lalu untuk tengok tarikh tu lah, ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri rafa. Cantik lah kalau ikut, cantik punya tarikh tu. Dia tarikh dia jami' dan mani'. Okay. Dan wala yasihu rahnu illa bi ijabin wa qabul. Tak sah rahnu melainkan ijab dan qabul. Jadi yang ni arkan dia, mesti ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Jadi rahnu biasanya memang ghalib akan ada ijab qabul, dan memang takkan jadi rahnu melainkan dengan ada ijab qabul. Ya. Wa syurita kullun min ar-rahin wal murtahin an yakuna mutlaqa tasarrufi. Ini pun jumpa dah istilah ni, disyaratkan setiap seorang daripada rahin dan marhun dan murtahin. Rahin ialah orang yang menggadai, murtahin orang yang pegang gadai, terima gadaian. Murtahin tu ada ta pada irtahana, ifta'ala tu. Jadi ta tu menunjukkan mana? Mutawa'ah. Bina mutawa'ah ni dia ialah usulu syai'in an ta'aluki, an asari ta'aluki fi'lil muta'addi. Jadi kalau kata tu sebut tu, apa dia tadi ni? Murtahin daripada rohana tu. Bukan nama orang rohana. Sensitif kan Melayu ni, dia cepat sensitif kot tu kan. Daripada rohana jadi irtahana, ifta'ala. Jadi ta, antara makna ta dalam sulasi masjid dengan mana? Mutawa'ah. Mutawa'ah dengan mana? Husul asri syai' an ta'aluki fi'lil muta'addi. Satu, kita sebut bab hiwalah, ada ahala yuhilu, muhil. Itu orang yang terima pindah tu apa? Muhtal, ada ta apa? Maksudnya dia hasil pindahan hutang ke dia. Nak sebut ta tu, makna ta tu. Satu, tu cuma ihtala. Ihtala yahtalu ihtiyalatan, ihtiyalatan fawa muhtalun wa zaka muhtalun, muhtarun, muhtarun. Semua muhtalun, muhtayilun, muhtayalun. Orang yang terima pindah, muhtayilun, isi fa'il lah. Macam mukhtarun, mukhtayirun, mukhtayirun. Sikit tasrif bab-bab tu tak apa faham, tanya lain, tapi masa boleh faham. Asal nak sebut, nak bahasakan rahin dan murtahin. Rahin menggadai, murtahin orang yang terima kesan gadaian, maksudnya terima yang memegang barang gadaian, tu murtahin. Itu takwa dipanggil muttaqin. Siapa? Ada muttaqin daripada waqa, yaqi, wiqayah. Taqa, ifta'ala, ada ta. Muttaqin maksudnya orang yang dah ada kesan takwa pada dia, baru panggil muttaqin. Dia ada ta li mutawa'ah. Satu tak dipanggil muttaqin melainkan orang yang dah ada ciri-ciri takwa dah, jadi dah daging dia terkesan mutawa'ah. Tu kalau dengan takrif pun dia ialah husulu syai'in an ta'alluqi fi'lil muta'addi. Maksudnya satu perbuatan yang muta'addi dia dah buat, husul lah asar tu. Husul kalau kata takwa, imtisal awamirillah, ijtinab nawahihi, hasil pada dia. Husul tu lah menyebabkan nama muttaqin, bahawa ada takwa. Satu, takwa muttaqin tak diberi melainkan siapa-siapa yang memang ada subut imtisal dan ijtinab nawahi. Imtisal awamir dan ijtinab nawahi. Okey, saja ke sana sikit. Jadi syarat rahin dan murtahin mestilah mutlak tasarruf. Istilah mutlak tasarruf semata-mata perintah, terjemah gitu. Bebas tasarruf.
Maksud bebas tasarruf ni, dia bukan orang sapih, bukan kanak-kanak, bukan orang gila. Kanak-kanak tak mutlak tasarruf, pasal dia tak boleh tasarruf. Pasal yang mentasarrufkan dia adalah wali dia. Majnun pun sama, dia tak mutlak tasarruf walaupun dia dah baligh. Pasal apa? Tak sempurna akal itu menyebabkan dia mahjur alaih, hijir. Dia mahjur. Begitu juga orang yang sapih. Orang sapih ni orang yang melanjarkan harta pada jalan haram, ataupun istilahnya tak cerdik dalam melanjarkan harta. Tak cerdik dalam melanjarkan harta, dia sapih. Jadi kalau sapih tak nama mutlak tasarruf. Jadi maksudnya mestilah orang yang rahin dan murtahin, mestilah dia balik, berakal dan bukan sapih. Itu juga istilah-istilah lah yang kita rasanya tak asing tu dengar perkataan itu. Kalau asing juga, tanyalah. Saya anggap tak asing. Kalau anggap alien aja, pastikan ada friendship situ. Oh, punya muka putih lah. Baik. Jadi di atas kaedah takrif sekali lalu tu, cuba tengok. Kalau ar-rahnu, siapa yang biasa ar-rahnu tadi? Ada pernah siapa-siapa terlibat? Kita orang bagus-bagus lah, tak terlibat lah ke? Tak ada benda yang nak dirahnukan dia. Tak ada barang yang nak dirahnukan. Dia pun selalu orang ada mas-mas. Yalah. Okey. Apa cara ar-rahnu? Dia mesti buat emas lah. Mana ada kita hutang kan dia. Jadi sekarang kita nak buat ar-rahnu pun bukan kita berhutang. Memang konsep dia apa? Buat emas lagi. Itu nama gadai. Macam mana pun teknik dah ada. Teknik nak selesai mudah je apa dia. Akad atas nama hutang dulu. Barang kemas pun dah ada. Sepatutnya hutang dulu. Dah sabit hutang. Pula tu sabit dia tak syarat lah sampai 10 tahun ke 20 tahun. Subut dia bagi subut je lah. Jadi kalau kata dia bawa barang kemas apa untuk dijadikan sebagai ada atas nama rahnu, memang antara muamalat bank ni dia akan timbang dulu lah berapa berat, buah pila sekilo. Sekilo. Okey. Berapa ni? Biasanya dia akan beri setakat maksimum setakat 65% daripada market price. Yang tu yang dia boleh istilahnya hutangkan kita. Jadi kalau katalah buah sekilo kan, katalah harga dia 180,000. Lah ni ialah buah pila tu. Sekilo kan. 1 gram baru 100, ni RM180. Tiada tu. Bubuh je angka tu. 180,000. 180 buang ke tenang 200,000, senang kira lagi, tak ada pening kepala lah. Itu je. Hisap lambat lah sikit, tengah hari lah, itu berat lah kepala macam tu sikit. Itu je saya nak hilangkan perasaan itu, nak mudah cara. Jadi dia ada sekilo, timbang sekilo, harga 200,000, pasal 1 gram RM200, katalah itu. Baik, dia akan beri paling maksima 140,000 untuk atas nama hutang dengan sebab gadai. Selalunya dia akan bagi 65%. 70 ni jarang sangat dia nak bagi. Okey, free from GST. Baik. Kemudian masalahnya tahu mana? Macam ni. Bila walaupun emas kita dah bawa, dia kan buat macam ni dulu. Kita kena bagi emas kat dia dulu. Lepas tu dia baru bagi duit. Itu batil dah. Pasal apa? Gadai dulu baru hutang. Betul. Teknikalnya senang je. Dah nilai, buat macam ni. Bagi buat agreement dengan hutang dulu. Kalau kata duit lah. Bagi 180,000 tu. Okey, hutang. Macam mana pun, bagi selesai hutang tu dulu. Bagi hutang tu jadi dulu. Dah hutang jadi, baik. Emas pun dah ada depan mata lah. Baik, emas ni, macam ni. Kami terimalah untuk jadikan rahnu. Itu je. Saya ada beberapa sahabat yang masuk dalam bab rahni ni. Dia ada masalah sikit itu. Dia pun tak ada teringin pun, tapi dah dia nak buat rumah, duit tak apa ada. Ada barang kemas apa, kutip. Pergi ar-rahnu. Macam mana? Memang dia tak buat muamalat dengan hutang dulu. Dia tak buat itu.
Dia buat macam mana? Arano tu yang tahu berapa banyak. Dia paling 65% yang dia bagi. 65% daripada tu. Jadi kalau kata ada sekilo ni 130,000 yang dia bagi. Pula tu dia bagi macam mana? Ambil emas ya. Orang tu apa? Kita terima gadaian. Lepas tu okay, sekarang dah selesai semua dokumentasi dalam bab Arano tu. Berapa jumlah, apa-apa, harga market price, apa-apa. Dah selesai dah tu. Baru bagi duit. Berhutang sebanyak 130,000 sen dokumentasi. Jadi kalau faham tu batil lah Arano. Hukum pajak gadai macam kedai Cina. Dia Apa? hutang dulu. Hutang dulu. Patutnya hutang dulu. Ni dia gadai dulu. Dia dengan hutang baru dia ada pernah yang Baru nak jadikan wasiqah di atas din. Baru betul nama Arano. Ni nama Arano tapi sama macam pajak gadai Cina. Macam bukan Arano. Pawn shop. P-A-W-N kan. Betul? Pawn ke pound? Pound. Pandai je lah sebut apa yang boleh. Pawn shop. Dia punya pronunciation lagi betul lagi. Okey. Ada orang tak faham dia, kami faham gila. Apa cerita? Baik. Kedai kalau Cina pajak gadai macam mana? Dulu-dulu orang tua-tua dulu muamalat macam tu, kedai pajak gadai. Bawa barang kemas, timbang. Betul? Dia tulis berapa gram. Betul? Dia macam ni. Setiap bulan bayar macam ni. Ceti. Dia bagi katalah dia bagi 700. 700. Wang kemas dia simpan. Tak dia buat apa wang kemas tu nanti cerita lain. Dia tak simpan, dia kikis. Dia berus. Dia berus tu. Dia berus dengan berus dawai. Dia rendam dalam air. Dia berus. Gelang rantai apa. Kalau aset besar ni jadi besar ni. Lagi lama kau simpan kat dia. Dia bunga dia makan dia tiap bulan. Bunga atas apa? Bunga di atas Rohanu atas hutang yang dia bagi 700 tu. Barang kemas dia berus. Tu cerita pihak dah sabut dia berus. Dia berus apa? Ada teknik nak berus. Ini saya tengok dia buat kerja. Macam mana? Dia ambil barang dia berus dalam air lah. Pasal bila berus kat luar, emas tu berkecil kan. Melantur kata-kata. Supaya tidak ada melantur kata-kata, dia masuk dalam air. Macam mana? Berus. Berus tu yang besar ni jadi besar ni. Itu satu hal. Itu kerja dia. Jangan kata kedai Cina, kena Melayu buat kerja gitu. Saya tengok kedai-kedai emas dia buat kerja ni. Pasal memang ada orang yang walaupun dia tak buat atas nama apa kedai pajak gadai tu, tapi ada orang yang menggadaikan duit barang kemas yang akan ambil ni dengan atas nama berhutang. Apa dia buat barang kemas tu? Memang dia kikis, memang dia buat gitu. Dia bro dengan bro dawai, tengok dengan mata sebiji lah tu. Apa saya nak sebut ialah asal kita bicara atas nama Rohno tu lah. Jadi yang banyak berlakunya adalah muamalat tu lah. Jadi selesaikan barang tu ditimbang, dinilai berapa dapat, buat dokumentasi di atas tu dulu. Lepas tu barulah bagi duit, buat agreement untuk atas nama hutang. Itu yang dibuat. Jadi bukan Rohno, gurur. Tak kira tengok siapa buat. Jadi tengok apa yang mana. Kalau ada masa pergi buat kajian sikit, tanya tak pun tak masuk betul pun, pergi tanya tak macam mana proses satu. Tapi duk tengok kata-kata macam tu. Walaupun nama dia Arano, baik Yapim, baik Yadim, Agrobank, Bank Rakyat, setakat yang pernah dengar orang yang pernah terlibat masuk, itu lah. Orang yang masuk pun dia bukan tahu Arano apa benda, tak Arano. Yang bunyi Islamik. Dia tahu itu lah. Tapi bila bicara syarat, dia pun tak faham apa-apa. Tak tahu dia orang kata untung dia ada. Untungnya nak tahu kita bagi barang kemas, nanti bila barang kemas tu dia mahal, tiap-tiap bulan dia akan bagi kita macam ni. Kalau harga emas tu naik macam ni. Yang kena bayar. Tak tahulah proses bayar tu macam ni. Saya tak perhati orang tu. Tapi saya nak sebut batil dia awal lagi pasal dia Ar-Rahnu dulu disebutkan, lepas tu baru sabit lain. Situ batil dia. Pasal mestilah untuk nama Rahnu dia lah ja'lu ainin maliyatin dia wasiqatan bidain. Jadi sebab dain dulu. Jadi antara syarat dengan masyrut, mestilah wujud syarat dulu untuk boleh jadi Rahnu, mesti dengan syarat ada dain.
Okey, itu sekali lalulah cerita ke Rahnu. Jadi Rahnu tu dengan syarat mesti berhutang dahulu. Ya. Baru boleh. Sebab Ni akad nikah dak lagi, tiba-tiba terus cerai. Siap wakil ke orang, talak. Akad nikah dak lagi, wakil. Aku wakil engkau talak bini aku bila aku kahwin ni. Ya benar. Tak betul. Kalau menikah pun tak sah wakil tu. Pasal masa dia wakil, dia tak ada kuasa untuk menyerahkan kuasa talak. Pasal bila dia serahkan kuasa talak sebelum dia kahwin, maksudnya dia bukan suami. Jadi masa tu dia tak boleh insyakkan tolak. Mana boleh dia wakil kan. Kaedah wakalah mesti dia boleh buat sendiri, barulah sah untuk dia sah wakil pada orang lain. Ni dia pun tak ada hak untuk jatuhkan tolak pasal belum suami. Dah wakil tolak pada orang. Lepas tu dia, sedangkan dia pun macam mana nak tolak orang yang belum dia nikah. Itulah kot saya nak sebut syarat masyrut tu ya. Jadi apa yang patut didahulukan, lepas tu baru boleh buat proses apa. Yang tu juga yang kita ada belajar buat korban. Jadi kita dah wakil orang untuk buat korban, atas nama wakil, untuk boleh wakil atas nama wakalah, mesti wakil beli dah selesai. Tapi untuk sembelih tak boleh wakil lagi, pasal syarat wakil sembelih mesti benda binatang dah milik, boleh wakil sembelih. Ni binatang tak ada lagi, macam mana nak wakil sembelih? Itu juga asal kita dah bicara dalam masalah pengurusan tu. Dia istilahnya bukan wakil. Kita amanah kat dia untuk kau bagi duit ni, kau beli binatang sembelih, niatkan untuk aku. Oh senang. Dia tak perlu kuasa wakil lah. Cuma istilahnya nanti hukum apa? Hukum dia buat korban, dia yang buat korban, niat untuk kita. Dari segi hukum macam tu. Tapi kalau kata atas nama wakil, dia kena satu-satu. Wakil beli. Dah beli siap dah, kobat dulu. Dah kobat, baru wakil sembelih. Oh, banyak kerja. Tak betul muamalat, jadi batil lah. Jadi macam tadi, salah batil yang tak cukup syarat. Baik. Wa dzakara al-musannifu dhabital marhuni fi qawli. Baik. Asal disebut dengan ainin maliyah. Jadi apa-apa yang panggil mal sah untuk dijadikan rahnu. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnu. Setiap apa yang harus baik, haruslah rahn. Bolehlah gadaikan dia. tadi tu dia rasa takdir memahak apa takhir. Yang mana tu? Contohlah tadi. Oh. Dia Takdim mahaqu ta'khir. ala sabil ikhtisar. Ala sabilil Ikhtisar. ikhtisar. Ya ke ala sabilil ikhtisar tadi? Yang tu boleh. Oh tu boleh ya. Dia bab takdim mahaqu ta'khir ni bab balaghah ingat bab muamalat tak ada takdim mahaqu ta'khir. Tak ada. Dia nak kiaskan bab balaghah pada bab fiqh tak kena. Bab ijaz balaghah. Tengok ijaz kalau apa bab qasar tak takdim Sabil ikhtisar. ala sabil ikhtisar ialah untuk hasar lah selalunya kan uslub tu. Ikhtisar. Yang ni ala sabil ikhtisar. Hai, pandai mereka ni. Tapi kalau ikut memang tak ada kaedah tu. Pasal kita atau belajar muamalat mesti siapa yang takdim kata mesti al-muqaddam yustahaqqu an yuqaddam qabla ma yata'akhkhar. Itulah kan wala Arab, bunyi Arab lah sikit kan. Maksudnya apa yang sepatutnya didahulukan mesti didahulukan sebelum daripada apa yang sepatutnya ke belakang. Kalau bahasa dia mesti, kalau bahasa fiqhnya mesti ikut tertib lah. Siap bahasa tertib tu. Disiplin tertib tu cantik lah. Ni mesti ditertibkan. Jadi kalau kata bab nahwu kita sebut tertib mubtada' khabar. Dia boleh disebalikkan. Tak wajib tertib mubtada' untuk khabar. Boleh khabar dulu dengan muqaddam. Tak wajib tertib. Tapi fiqh bila tertib dia tak boleh disonsangkan. Mana boleh wuduk basuh kaki dulu basuh muka? Nak mampus lah tu.
Ibda'u bima bada Allahu bih. Mesti atas prinsip tu yang wajib tertib. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Waktu iza tadayantum bidainin. Yang tu sebelum tu, fa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah wa fi qiraatin faruhunum maqbudah. Jadi wa in falam tajidu katiban, apa sebut masalah dia, masalah mesti ada dain, lepas tu baru faruhunum maqbudah, mesti rahnu fa tertib naqib. Mesti ada tertib. Nak sebut fokus tu tertib. Mesti ada dain dulu, lepas tu baru boleh ada rahnu. Satu kalau orang nak kelai-kelai pun kau bahas nas tu sendiri. Bahas nas tu sendiri. Ini bahas pendapat. Kalau pendapat pun memang ada, tapi kau pergi ambil pendapat yang mudah.com tu apa? Awak tak pakai pendapat yang paling kuat.com. Buh pi lah .com. Bahasa saya lah tu. Kita dot kepala dia satu kom pun dia tahu. Okey. Bahasa keramnya tu lah. Baik. Sabili tisad. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi duyun. Baik. Rahnu fi duyun. Taklukkan fi duyun, rahnu gadai mesti gadai fi duyun. Baik, bila ni duyun ni yang boleh rahnu idza istaqarra thubutuha fi zimmah. Jelas ayat kata tarikh tu pun cantik lah. Baca hak ni lagi power ayat dia. Mestilah syarat untuk ada rahnu idza istaqarra, bila dah istiqrar, dah tetap thubutuha, thubutnya duyun fi zimmah. Duyun ni mana fi zimmah kan? Okey, siap. Istilah zimmah tu pada tanggungan. Bahasa zimmah ni dah jadi istilah lah. Kalau tok guru kita duk ngaji tu tak terjemah lah zimmah ni. Ala zimmah bagi fidyah pun ala zimmah disebut zimmah itu. Maksudnya kalau asal lugah tu ala fi zimmah, pada tanggungan diri seseorang. Maksudnya dia memang tertanggung dah dain. Jadi macam mana nak boleh sebut ada tanggung dain? Mesti dah ada qobat, apa benda yang nak dihutang. Jadi kalau nak simpan duit dah masuk atas nama qobat juga yang muasarah. Kalau atas nak pakai tu, maksudnya dia pun transfer berapa? Contoh duit ni 130,000. Sekilo emas contoh dia kan, dengan 65%. Okey, dia masuk nombor akaun GST tu satu hal, suruh dia kira lain. Masuk bank, enter, masuk in. Okey, masuk akaun, buka cek ada, tengok awak punya handset ada. Ada handset lagi senang. Asus dah support tu. ada lain tak? Tengok pakai wifi pejabatnya. Sajalah kita sebut lah ni punya muamalah kan. Dulu punya cara. Tengok buka akaun kau. Boleh buka main bank tak? Tengok main bank to you, buka macam ni, akaun ni, tengok akaun kau ada tak? Masuk lagi. Sekata okey. Sebut atas kata muasarah punya muamalat. Sebut okey, baru kita bicara. Buat rahnu, baru buat muamalat rahnu. Baru betul. Itulah kata kita staqar sebut tu. Yang ni yang kalau ni mual sekarang, kalau atas nama rahnu nampak gadaian Islam. Kalau orang tak belajar, dia tak faham lah mana yang gadaian Islam ni. Mana bunyi je lah. Wa taradal musannifu biduyun anil ayan. Baik, telah memelihara oleh musannif dengan duyun anil ayan. Dia ihtiras daripada ayan yang bagi ain. Maksud bila ain dia tak panggil dain. Duyun ni mesti benda-benda yang mensabitkan qimah. Jadi kalau ayan pinjam kena pulang balik. Pinjam, jadi yang tu dipanggil i'arah, bab pinjam. Sewa, ijarah ain, dia ayan, tak ada boleh rahnu tu. Kita pinjam kereta, nampak handset kau, siapa? Kalau apa-apa ni deposit apa yang kau pinjam, cagar tu wasiqatan, dengan sebab i'arah, sewa. Nampak apa geran tanah kau, siapa? Sewa bas.
Lagi rosak ke apa kan, kau tak ada bayar, cagaran tanah dah ada lah sini. Nak apa? Wasiqatan dengan sebab ijarah, tak sah. Pasir. Deposit itu tak sah. Pasir. Yang ni semua deposit. Duit api deposit, duit air deposit, semua deposit, semua deposit. Banyaknya muamalat batil kita. Kalau simbang yang moden-moden, tak apa, harus maslahat. Kita suruh dia buka kitab maslahat. Mana maslahat? Fala yasihu rahnu 'alaiha, maka tak sah rahnu 'alaiha ala a'yan. Contoh, kainin maghsubah, okay. Seperti ain yang dirampas, barang yang dirampas. Jadi untuk jamin barang rampas tu pulang balik, kita minta rahnu, jamin dia rampas tu dia pulang balik. Istilah ghasab ni maghsubah, maksudnya dia ada ambil tanpa izin kita lah. Kalau ambil tanpa izin bighairi tahu tuannya, fahuwa curiyun. Kalau yang ni ambil dengan istilah, istilah nak memerintah sesuatu. Pasal ghasbi ni dia umum, dari segi makna ambil atau orang, cuma bila tanpa tahu tuannya daripada hirzin mislih, tu dipanggil curi. Kalau pandang pada sudut benda tu diambil dan ada tanggungjawab pulang, dia lah ghasbu. Pasal dia akan istilak pada benda tu, dia akan perintah, dia akan takbir. Pandang pada sudut ambil, sariqah, dia akan selabik buat jenayah. Pandang pada sudut muamalat, dia kena pulang benda tu. Kalau cas nanti kena cas sewa, ada bab nanti bab ghasbi tu, dia kena banyak macam bayar di atas apa yang dia curi, dia pakai, cas sewa, barang kena pulang balik. Kalau kata rosak, dia kena bayar harga paling mahal dalam tempoh dia ambil dengan barang rosak. Waktu kalau dia pulang barang masih ada, berapa susut nilai barang yang dia dah pakai dalam tempoh tu. Itu ada jumpa bab ghasbi, panjang umur jumpa, insya-Allah. Jadi asal nak sebutnya ialah dalam bab ghasbi, dia dah ghasab, dah sabit lah tu pendakwaan apa. Waktu macam mana nak jadi wasiqah di atas benda ghasbi, dia nak pulang dengan apa yang sepatutnya dia kena bayar. Ghasbi kalau ikut 3 besar tanggungjawab dia. Pulang ain yang ada, kalau ada ain katalah motor, kena pulang motor berapakah susut nilai motor tu, apa dia panggil, lama tinggal istilah tu kan. Dia ada istilah tu, berapa susut nilai tu, motor tu. Kalau dulu harga dia 7,000, sekarang tinggal harga 3,000 saja. Itu harga paling mahal yang boleh dia ambil kedai, dengan harga, sebab dia dah ambil, dia dah setahun. Jadi motor kena pulang, kena bayar 4,000 susut nilai. Dalam tempoh dia pakai setahun tu, kalau sewa motor sebulan apa? 300. 12 bulan dia pakai, kena bayar 3,200 cas sewa di atas benda yang dia ambil dengan ghasbi. Jadi untuk jamin dia bayar tu macam mana? Bak geran tanah. Buat apa? Wasiqatan. Kalau ikut atas nama a'yan maksub, tak boleh. Pasal nak kata tak boleh tu, di atas a'yan maksub. Jadi rahnu di atas ain tak sah. Tapi kalau rahnu di atas apa yang duyun subut dengan sebab dia kena bayar ala zimmah dia, tu boleh. Jadi janganlah kenakan rahnu di atas ain yang kena pulang, tapi kenakan di atas berapa zimmah yang dia kena bayar tu, yang dia atas hutang kerana tindakan ghasbi. Ujurah tadi kan. Sebab ujurah yang kita takdirkan berapa kena, kalau anda kata dia pakai atas nama ijarah, sewa berapa bulan, berapa dia kena bayar, katalah 3,600 tadi, susut nilai 4,000, 7,600 dia kena bayar. Itu sabit dah dain dia, pasal dia kena bayar. Motor dia kena pulang, motor tu tak boleh wasiqah dengan rahnu. Tapi hutang yang 7,000 walaupun lebih mahal daripada harga motor, itulah akibat ghasbu, rosak. Celaka rosak ni, celaka besar. Lagi lama kau rosak, lagi besar pada kena. Hutang esok akhirat bankrupt tu. Pasal dia itu tang maksubah sikit ke panjang umur jumpa rosak, rajin pergi telaah nari. Pasal dah beri penjelasan itu, kalau baca boleh faham. Kalau tak biasa belajar,
tak faham apa-apa. Tak biasa dengar, terkejut beruk lah. Apa benda ni tak biasa dengar salah ni. Memang tak biasa belajar nak faham macam ni. Okey. Jadi contoh dia bagi ka'ainin maksubatin wa musta'aratin, atau daripada maksubah, dan juga seperti ain yang di musta'arah, yang dipinjam. Wa nahwihi ma, dan seumpama musta'ar. Jadi faham tu musta'jarah kan. Apa dia yang maksubah, musta'arah wa ghairihima minal a'yan, daripada ain-ain benda yang madmunati, yang kena bayar ganti rugi, ataupun yang kena doman, yang kena bayar semula. Maksudnya kalau benda pinjam, dia termasuk, kalau kata pakai tak kena pada tempatnya, dia termasuk a'yan yang madmunah, kena bayar ganti rugi. Itu pun ada bab dia nanti, macam mana yang kena ganti, mana tak ganti apa tu. Semua bab-bab ni istilah kena madmunah bila qasara, daripada pihak mu'ir, orang yang pinjam, ataupun mu'ir musta'ir, mu'ir orang pinjam sewa apa, mustajir, mustajir, orang yang pinjam ataupun orang menyewa, dia rosakkan barang tu. Jadi nanti ayan tu dia kena madmunah, dia kena doman, dia kena bayar ganti rugi dengan sebab taksir dia. Jadi mana-mana yang termasuk ayan yang madmunah di atas ain tu sendiri, itu tak boleh dirahnu. Siap. Contoh-contoh berilah tadi. Kemudian wahtaraza bistaqarra, dan telah memelihara oleh musannif. Jadi dia nak bahas apa yang jami' manik dalam takrif. Telah memelihara oleh musannif bistaqarra dengan lafaz iza istaqarra thubutuha, tu dalam matan. Dia telah memelihara dengan perkataan istaqarra anid duyun qabla istiqrariha, daripada duyun tapi qabla istiqrar. Contoh kadaini salam wa anis samani muddatal khiyar. Seperti kata daini salam, hutang salam. Hutang salam, hutang mana? Kita dah bagi duit, barang tu daripada pihak penjual kan dia hutang, pasal dia tak bagi lagi barang. Jadi iktibar dia adalah dain. Dah subut ke barang tu memang dia kena bagi, faham duit tu, tapi dah istiqrar ke? Kalau katalah benda yang kita bicara buat salam tadi, dia tak boleh cari, tak boleh nak hasilkan apa yang kita pesan dengan syarat-syarat salam tadi, tak boleh hasil. Jadi apa nak buat? Pulang lah duit. Jadi tak istaqarra lagi, tak istaqarra. Bila tak istaqarra, tak boleh nak rahnu. Itu sebut tak boleh rahnu, tak boleh gadai. Itu dia sebut kepada masalah salam. Begitu juga anis saman muddatul khiyar. Begitu juga masalah harga pada masa khiyar. Yang faham khiyar ni, kalau yang tak sebut khiyar apa ni, faham khiyar ni khiyar syarat. Khiyar aib tak masuk bab, khiyar majlis pun tak masuk bab, pasal memang saman dah jadi. Jadi saman yang belum istiqrar, faham ni muddah khiyar. Bila ada muddah, tak ada khiyar yang ada muddah, melainkan muddah khiyar syarat. Jadi bila ada khiyar syarat, saman yang dalam khiyar syarat tak boleh nak dikenakan rahnu. Sekejap. Kitab kecil ni lah, pendek, beri power lah. Dia kalau baca dia memang slow lah ya. Pasal istilah tu yang saya baca dalam konteks terjemah apa-apa semua dalam kepala otak. Jadi dia baca setakat penjelasan pun memang saya baca tu saya nak bagi faham apa yang sepatutnya saya baca. Itu je. Yang mana agak tertinggal tu, you cannot follow me. So kalau you unfollow, kalau you lari lah. Jadi kena follow up lain. Yes, that's the word. Ada soalan tu? Boleh? Ya. Jadi yang tu memang itu antara kaedah-kaedah langkah bijak untuk jamin hutang dibayar. Itu je. Langkah bijak maksudnya kita bagi dia hutang, memang kita tahu dia boleh bayar pasal ada sesuatu cagaran yang dia boleh bagi.
Tiang, ada berapa cagaran nak boleh bagi kalau aku bagi hutang dengan kau? Kata dia ada Pak Kemal. Tengok dulu, tak ada masalah. Tengok ada tanah ni, ada geran. Tengok geran boleh tak? Tengok nama pun betul nama dia macam ni. Okey, siap. Tapi sebelum atas muamalah gadai, untuk nama akad yang gadai ni, bagi bicara selesai bab hutang tu. Itu kot. Sabit betul. Sabit bagi hutang tu. Kalau ada simpan duit, bagi duit dulu. Apa-apa. Duit lah selalunya orang nak hutang. Mana kalau ambil hotel. Kalau ambil dulu hotel. Jadi kalau ambil gadai dulu memang batil. Tambah pula dah lah ambil gadai dulu. Buat apa? Barang gadai dia pun dia tibai. Istilah tibai tu dia ambil manfaat. Dia ambil kebun getah dia noreh lagi. Kebun apa dusun-dusun buah habis semua buah-buah dia makan. Hutang satu hal hutang. Yang tu apa? Yang tu ambil manfaat daripada hutang riba. Cuma dia ambil manfaat dari mana? Dia ambil manfaat pada barang gadaian itu. Tapi dia ambil siapa? Dengan sebab hutang tu yang ada gadaian dan ada manfaat daripada gadaian itu, riba. Riba apa? Riba qardi. Maksudnya ada manfaat yang dia ambil dengan sebab hutang. Satu, rahnu dia tak boleh ada istilah apa-apa manfaat. Melainkan dia wasiqah bidain saja. Dengar ayat tu. Dia tak boleh apa-apa manfaat. Kalau kata hutang 15,000, esok jual 15,000 boleh ambil. 15,000 sekupang, tak boleh. Itu istilahnya manfaat. Walaupun sekupang. Walaupun sekupang. Kalau ada pun boleh ambil. Tengok, nak sebut. Apa dia? Charge GST. Katalah dia gadai kita lembu. Dia gadai kita lembu, kita kena beli lembu, betul tak? Okey. Ada pula kita, kalau katalah kita kena jaga lembu, dan kita terpaksa cari pengembala untuk mengembala lembu ni. Kita nak jaga lembu tu punya pasal lah. Kalau kita nak suka rela bela lembu dia, pasal kita pun adalah peternak lembu, katalah itu. Tapi kalau tak ada, terpaksa cari satu orang gembala lembu dan kita terpaksa gajikan dia, pasal nak jaga lembu tu, lembu yang gadaian itu. Pasal dia termasuk ain maliyah yang sah untuk dibuat gadai. Saja nak contoh itu. Baik, katalah pengembala tu memang kena bagi 200 kat dia sebulan. Soal, siapa nak bayar 200? Charge dekat tuan lembu sebulan 200. Siapa? Bukan pasal hutang, service charge di atas jaga lembu dia. Perkhidmatan lembu yang memang lembu tu semua manfaat kat dia, cuma yang ni kita pegang atas nama wasiqah bidain. Charge perkhidmatan tu lah yang boleh diminta untuk bukan manfaat hutang, tapi manfaat di atas dain dia. Satu, kalau ar-rahnu Islamik macam mana? Barang kemas sabit lah hutang dulu. Barang kemas ya. Untuk barang kemas ni bank akan simpan. Yang ni yang dia boleh nak minta dia ni. Okey. Barang tu yang mana? Sekilo. Sekilo ni peti kami macam ni. Yang ni sebulan RM30. Kalau yang ni sebulan RM10. Katalah dengan kapasiti yang banyak tu lain berbeza. Pasal peti dia tu ada saiz yang tertentu lah. Jadi kalau saiz besar kena yang ni. Tengoklah kalau dia kata yang ni sebulan kita ambil RM80. RM80 lah. Jadi RM80 apa dia? Adalah bayaran simpan barang kemas dalam peti besi. Itu adalah service charge yang kena bayar, sebab bukan kena charge di atas hutang, tapi charge di atas dain kita tu. Dain lah. Charge di atas, sebut lain lah, roh ni. Charge di atas gadaian kita tu. Nak jaga manfaat gadai kita supaya ada safety dia. Jadi bayar charge tu di atas servis dain. Dain lagi, roh ni. Servis barang gadaian, bukan hutang. Satu. Sekali lagi ar-rahnu, sistem rahnu yang ada sekarang. Kalau ar-rahnu sekarang, kalau kata dia simpan peti besi sekalipun, cara charge dia tu tak betul. Dia tak charge di atas peti besi yang digunakan. Katalah sebulan RM80, tak. Tapi dia charge di atas berapa amount yang kita bagi hutang. Kalau katalah dia kata 3%, contoh 3% di atas hutang. Jadi hutang tu banyak, tinggilah charge yang dikenakan. Sedangkan yang nak dikenakan charge itu bukan hutang tu.
Hutang-hutang lah. Jadi bayaran yang sepatutnya dibayar cas tu bukan di atas hutang. Bayaran adalah di atas peti besi. Sekalipun peti besi itu sebulan RM300. RM300 lah kena bayar. Pasal itu adalah servis cas di atas peti besi. Di atas barang marhun, barang yang di kedai. Bukan cas di atas hutang. Lama-lama ni dia mencas cas di atas hutang. Itu 2-3 kali pasit. Rano. Dia persentage atas hutang. Dia persentage atas hutang. Tapi kalau kita bayar persentage atas servis cas masuk atas selama 5 tahun urusan tak masalah lah. Servis cas tu Maknanya atas dokumentasi apa kan. Okey. Yang tu pun dia mesti bukan di atas persen di atas hutang. Dia mesti di atas dokumentasi yang perbelanjaan dokumentasi dalam tempoh tersebut. Baru betul. Katalah macam ni, kita hutang RM100,000 dengan hutang RM1 juta. Dokumentasi yang sama. Betul tak? Proses dokumentasi yang sama. Proses dokumen itu print pun banyak tu, cuma angka je tulis besar. Di sebelah semakan dan apa dan sebagainya. Bayar tempoh 5 tahun juga. Katalah gitu. Yang ni RM100,000, yang ni RM1 juta. Dia tak boleh cas RM100,000 kalau katalah ambil 10%, ambil yang ni 10%, yang ni pun 10%. Tak boleh. Atas dokumentasi yang sama, kalau RM100,000 kena bayar, katalah servis cas dia kena bayar RM200, yang RM1 juta pun kena servis cas dia RM200 je. Pasal itulah servis dokumentasinya. Can you understand me? Hak ni yang kita ada ilmu boleh beza hak dan batil antara muamalat yang dua-dua buat tu betul atau tidak lah. Jadi mesti cas yang dikenakan bukan di atas amount hutang yang diberi, tapi cas yang dikenakan kalau atas nama servis cas. Servis di atas, kalau kata servis yang dia buat tu lah, dia kata amount dia banyak ataupun sikit, the same service, you know. The same service, cuma amount saja dia tukar, receipt apa semua sama. Jadi sepatutnya hutang RM1 juta, hutang RM100,000, even you hutang RM10 only, you punya service charge berapa? 200. Cas di atas masa lama tu. Cas di atas lama tu di atas dokumentasi. Betul? Di atas dokumentasi. Jadi lagi lama cas dokumentasi. lagi lama. Lagi lama pasal makan banyak file lah apalah apa. Kita atas cas di atas mau. Dan ni dia cas di atas amount. Itu yang menyebabkan tak sah. Itu yang menyebabkan batil. Sekalipun atas nama roh nu. Ada seorang ni pinjam $100 itu. Kemudian dia bagi MyV daripada orang yang dipinjam. Dan bersama orang yang pakai MyV dia bulan ni kerja Untuk Kuala Kelungkung, okey. dan dalam ini sama dia bayar juga untuk bulan-bulan tu supaya dapatkan MyV. Jadi sebenarnya Zat, adakah dia semua riba dia sebab dapat manfaat daripada barang ni? ya. Macam mana sekali orang berhutang, RM10,000. okey, Jadi sebagai cagaran hutang tu dia bagi maybe orang tu. MyV orang tu Okey. Betul kawan tu dapat maybe dia kerjakan maybe tu. dengan MyV. Jadi macam mana Zat? Adakah dia kena tolak RM10,000 tu untuk dia dikira sebagai hijrah, sewa? Ataupun dia macam mana? Itulah kalau ikut dari sisi kaedahnya, bila MyV yang diberi di atas dia hutang RM10,000 tu sebagai wasiqah, orang yang pegang murtahin yang pegang hutang tu, yang pegang dia murtahin, orang yang pegang gadai ni, dia tak boleh gunakan, dia tak boleh pakai MyV tu. Jadi kalau ni sebab parking ialah kat rumah. Kalau ni sebab safety, untuk orang letak parking tempat elok. Kalau katalah selalunya dia charge orang parking, dia buat di tempat parking, sebulan RM30. RM30 lah kita kena bayar, kereta dia tak boleh pakai. Kalau dia nak pakai, dia kena muamalat sewa dengan kita. Tapi kalau ikut dari sisi kaedah, benda yang selagi tak selesai kan dain, barang gadaian ialah gadaian. Cuma dia tak budi bercakap. Kalau katalah kereta tu kita nak pakai, asalnya kita dah bagi barang gadaian kat dia, dah serah kat dia. Kita nak pakai, mesti dengan izin dia baru kita boleh pakai. Pasal itu adalah istilahnya pembendaraan dia untuk wasiqah bidai nanti. Apa-apa jadi esok hancur ke binasa ke, dah cedera wasiqah dia. Jadi kalau dia pula nak pakai macam mana?
Dia tak ada hak nak pakai. Dia cuma pemegang amanah, memegang barang murtahin, barang gadaian. Itu saja. Jadi tiang kalau dia nak pakai, tambah ulang hari-hari, kena muamalat lain dengan kita. Jadi kalau kata macam ni, okey, saya pun tak ada kereta, eloklah kau cagarkan kereta, tapi nak kira macam ni. Kira hutang 10,000 macam ni. Jadi aku bagi sewa pun murah. Katalah sebulan 200.5. Maintenance kau lah. Yang tu pun satu hal nak cerita buat sewa-sewa panjang lah cerita tu. Tapi bagi contoh, maintenance kau lah semua pasal kau yang pakai. Katalah dengan cara gitu loh. Dan jadi dalam tempoh apa, katalah dia pun tak bayar, di atas rimah aja. Jumlah tengok sampai 10,000 dia tu. Kereta masih tuan asal punya, hutang lah saya. Boleh dia, pasal dia pun hukum hutang, dia pun tak bayar, yang ni hutang. Jadi aku hutang dengan kau 10,000, aku hutang dengan kau 10,000. Sekarang kita kosong-kosong lah. Untuk benefit ni kau nak pakai lagi. Okey, kalau gitu kau lah pula sekarang hutang dengan aku. Sewa dengan aku. Dua akad dalam satu kes. Dua akad dalam Itulah masalah dua akad tu yang saya sebut ni tu. Sepatutnya saya sebut tu atas kita abaikan tadi tu. Jadi kalau ikut asal, bila sesuatu yang telah dijadikan sebagai wasiqah bid-dain, dia tak boleh untuk dijadikan rohani atas benda lain. Dia tak boleh nak disewa siapa. Dia ialah wasiqah. Jadi ialah wasiqah, dia tak boleh untuk pindah milik untuk orang lain manfaat. Kalau nisbah saya bagi contoh kereta tu lah. Tapi kalau kebun apa tak apa. Kebun dia masih motong apa-apa, pasal yang diwasiqah ialah tanah. Jadi kebun apa tu, yang tu bukan benda yang digadai kan. Walaupun yang tu termasuk dalam tanah dia. Jadi kalau contoh kepada perhiasan, contoh kita buat gadai tu barang kemas, tuan yang pegang gadai ni kata dia, boleh melaram raya ni kata dia. Barang kemas banyak, kawan tak ada barang kemas lah tu. Okey, kenduri ke apa, anak dia bubuh semua perhiasan apa yang ada. Sekilo. Sampai tengkok tu gini. Berat sangat saja buat lawak bodoh itu. Apa yang sebut. Jadi tetap dia tak boleh pakai. Kalau nak pakai, dia mesti minta izin daripada tuan barang tu, orang yang berhutang tu. Aku kenduri ni nak pinjam barang kemas kau. Dia tak izin daripada rahin, orang yang menggadai. Pasal itu adalah milik dia, masih milik dia. Cuma bila tak selesai lagi hutang, dia masih dalam pemegang amanahnya adalah murtahin. Tapi memang ayat masalah dua akad dalam satu benda tu, kaedah kita fasid. Pasal dia takkan ada itu, memang tak sah. Kalau tu saya punya pengalaman duk semak keliling, tak ada benda yang betul buat dalam muamalat. Macam mana dia orang boleh tanggung ni mazhab Hanafi, muamalat Hanafi. Muamalat tak boleh pi bukan Hanafi. Muamalat tak ada pi, tak boleh pi. Pasal tak betul. Maksudnya tu memang tak boleh. Dia sama ada saya bagi orang tu bagi sewa ataupun dia pegang. Itulah dia tak boleh urus lagi. Ya. Jadi kalau kata dah atas nama rohni je. Jadi benda tu tak, nisbah ni tak boleh nak dipakai lah bagi pihak orang yang pegang kedai. Pasal kereta tu kalau dipakai, dia akan jadi masalah, dia akan jadi rosak, dia akan mengurangkan, dia jadi susut nilai. Kalau benda pasal benda rohni biasa atas nama istilah. Untuk nama rohni mesti dia dalam qobat daripada murtahin, panggil rohni. Kalau kata barang tu kita buat gadai, tapi barang tu ada kat kita, tak panggil rohni. Cuma macam tanah, okey, geran mari dia pegang, lepas tu tanah usaha lah. Pasal tanah dia tak jadi susut nilai dengan sebab kita usaha. Pokok kebun apa tak ada masalah. Tapi kalau contoh dengan kereta, dia pasal akan menyebabkan susut nilai pada dia, maka dia tak boleh kita pakai. Dah dia berkobat, dia dah kobat. Sebab kita nak ambil pendapat, kalau kata pun tu yang sekali-sekali boleh pakai atas nama, terus nak pakai dia terhenti di atas murtahin untuk mengizinkan, pasal dia akan menyebabkan susut nilai. Dia atas kuasa dia, pasal dia ada kuasa untuk perintah tu. Milik memang dia tak milik. Milik dia memang tak milik dia. Baik.
Selesai. Lirahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Lirahin, bagi orang yang menggadai, dia boleh rujuk fihi padanya, pada rahni, dia boleh rujuk malam yaqbidhu, selama-lama tidak qabat, tak terima tangan, tak receive by hand. Hu akan dia akan ma tu rahnu dengan makna marhun. Siapa fa'il yaqbid? Al murtahinu. Ai tu uraikan domain mustatir. Hiya ai murtahinu, itulah murtahin. Tak diterima oleh murtahin. Jadi orang nak gadai, asalnya dia niat nak gadai, dia boleh rujuk. Istilah rujuk maksudnya tak jadi balik lah. Tak jadi. Kita bahasa rujuk ni menarik balik apa hasrat permulaan. Itu istilah rujuk. Patah balik. Asalnya katalah kereta ni, cara maybe ni kita nak buat gadai. Contoh kereta ni, kawan pun setuju lah kan, bagi dah hutang, naik tak jadi lah maybe aku nak kerja dengan apa kata dia, nak cari sewa lain pula, tak jadi. Dia buat ada selagi tak kobat, dia boleh rujuk. Dia kata mana maybe tak sampai lagi ni, sorry lah tak boleh lah maybe ni tak boleh, nanti aku cari benda lain lah buat wasiqah. Jadi boleh rujuk, boleh. Nak sebut tahu kebolehan rujuk. Jadi itu dah menunjukkan bahawasanya bab rahdi ni pasal dia selagi tak kobat, tak jadi lagi di atas amanah kepada murtahin. Jadi kalau dah pegang tu memang tak boleh rujuk. Tak boleh rujuk dengan mana takkan boleh selesai untuk rahin itu, orang yang menggadai ni memerintah mutlak melainkan diselesaikan hutang. Melainkan kalau orang pegang gadai itu sendiri, dia yang melepaskan gadaian tu. Kita ni macam ni lah, tak sampai hati pula aku tengok kau pergi kerja naik motor yang musim hujan apa ni, kau pakai lah. Apa-apa hutang tu nanti lain kira lain lah, udahlah tu, pakai lah. Tak sampai hati aku tengok lah. I'm Muslim, you are Muslim. I'm Muslim, akul Muslim. Anak aku, anta aku. Anak aku kak. Tidak. Ana akhuka wa anta koya. Okey. Awalnya gitu sikit. Macam akhi lah kan. Wa anta akhi wa ana akhuk. Itu kot. Baru nak susun nama slow dia. Okey, siap. Jadi tak sampai hati lah. Bagus tu. Jadi dia melepaskan tak apa. Pasal dia murtahin, dia lepas. Pasal kuasa kat dia. Kuasa kat dia. Jadi asal sebutnya tak rujuk. Bila tak kobat lagi, boleh rujuk. Baik, fa'in qabidal aina al-marhunata, jika telah kobat ia murtahin aina marhunata, akan ain yang digadai, mimman yasihu iqbadu, dia qabadu dia terima ni, mimman daripada orang yang yasihu iqbaduhu, daripada orang yang sah memberi terima akan dia. Istilah mimman yasihu iqbaduhu maksudnya orang yang mutlak tasarruf. Mesti orang yang mutlak tasarruf dia beri baru sah. Kalau dia ambil kunci pada anak dia, istilahnya apa, yang tu tak boleh. Atau dia yang buat lari kereta tu pergi masuk rumah dia jadi gambar kedaian, itu dia bukan ambil dengan tarik yang sah untuk iqbad, itu tak qabat, bahkan itu ghasbi pula pada pihak dia. Dia rampas dah mengenai. Baik, bila dah qabat lazim rahnu, lazim oleh rahan. Wa amtana'a 'ala rahin ruju'u fihi, dan tertegahlah di atas orang yang menggadai ar-ruju', tertegahlah oleh rujuk fihi rahni, tak boleh rujuk. Jadi nisbah rahin tak boleh rujuk, macam mana pun murtahin harus pada dia melepaskannya. Maksudnya dia dah pegang, dia kata tak payahlah, udah ambil kau, pakai lah. Hutang tu nantilah, kau ada senang nanti kau bayar lah, tak sampai hati lah nak pegang kereta kau, kata dia. Baik, itu hak dia. Kalau rahim lah nak bodek lah, kau bodek lah, main dapat itu je lah kan. Tapi atas nak merujuk tak sah, sajalah ayat tu sikit. Baik, selesai. Ada soal ke? Warahnu wadu'uhu 'ala al-amanati. Baik,
gadai ni wad'uhu, hantarkan dia ataupun istimalkan dia, kita beramal dengan dia, ataupun arrahnu wad'uhu ataupun muamalatuhu alal amanah. Untuk bagi huraian wad'u ya, asal mana hantar ni, wada' ni pakai guna muamalat, itu masuk wada'. Jadi gadaian, kita muamalat akan dia ialah alal amanah. Baik. Ini banyak istilah amanah-amanah kita akan jumpa akan datang ni. Pasal istilah amanah dengan mana, maksudnya kita bagi barang gadaian tu, orang pegang gadaian dia ialah istilah sahibul amanah. Bila istilah amanah, kalau memang dia simpan elok-elok, jaga elok-elok tanpa cuai, tengok berlaku bencana yang menyebabkan kerosakan, tak wajib atas dia doman. Oh, tadi tak dengar. Cubaan suara. Ada orang tekan-tekan apa tu. Sistem dia besar. Satu bilik usik sikit ya. Silap orang. Jam. Mana ni jam pula. Dia tak amanah. Jadi apa-apa kerosakan yang berlaku dengan tanpa cuai daripada pihak murtahin, maka tak wajib dia membayar ganti rugi, di samping hutang masih sebut. Katalah dia bagi barang kemas, kita simpan di rumah, kunci peti besi, ada kunci peti, ada peti besi lah tu, ada lemari, kunci bilik semua elok. Tengok berlaku apa, banjir, barang kemas tak hancur kan, terbakar, habis lebur-lebur orang peti besi dengan apa dalam peti besi. Ada pun peti besi tak hancur tapi buka-bukanya habis dengan mamah lebur habis. Lebur pun kutik-kutik tak jadi mah. Katalah tu pasal kebakaran terlalu kuat ataupun kena letupan daripada puak Israel apa, ISIS ke. Ada contoh cerita bagi sedap sikit tu. Jadi hilang, rosak barang gadaian tu. Jadi hutang masih sabit. Sebab dia kena bayar kita. Itu barang gadaian dia dah rosak. Dia atas istilah amanah, kita cuai lah. Buah sifat atas katil ke, buah katil ke dalam peti. Dalam peti, tak kena ganti rugi. Kalau rupanya barang kemas dapat rantai, bubuh atas almari depan rumah, tengok hilang. Barang kemas kena ganti, hutang masih sebut. Hutang memang sebut lah, tapi dia kena ganti barang kemas. Dobit amanah ni ialah jika berlaku apa-apa kerosakan tanpa cuai, dia tak perlu membayar ganti rugi. Itu istilah amanah. Banyak bab muamalat ada istilah bila sebut amanah, dia akan pergi ke sana. Nanti bab kirat, bagi duit kat dia, dia amanah. Kita simpan barang, murtahin dalam mak simpanan, kita simpan barang kat dia, dia amanah. Terbakar, banjir, hancur, rosak, berlembu, mati, syarikat kena batu ular, kena racun, mati semua binatang, kena bom, mati, dia amanah, tak kena ganti rugi. Tu dobit amanah. Dobit bab amanah ni ke depan ni disebut je amanah, maksudnya mesti di atas kaedah tu. Kita sewa kat orang, kita bagi orang sewa, kita bagi dia pinjam, dia pakai dengan memang tempatnya rosak, macam mana? Tak kena ganti rugi. Tak kena ganti rugi. Tapi kalau dia guna, dia pakai dengan cuai, parking kereta bawah pokoknya, ada buah tua lah tu, bom, pecah cermin, cuai, nanti bawa, dia tengok steering tu cabut. Apa nak sebut, tengok minyak hitam kering, tuan pun kata tak ada kereta apa, saya tak ada masalah. Mana kita tak tahu, kita pun pakai minyak hitam kering. Ataupun pecah radiator, getah dia blow kering, macam rosak macam-macam lah tu kan. Tapi dia ada cuai ke depan hak mengguna, bawa kereta je.
tuan bukan cuai dia di atas tu. Yang tu tuan kereta lah cuai. Apa sepatutnya kena ganti minyak, dia tak tengok. Kalau dia dah pesan, tu memang cuai kita lah pasal dia dah pesan. Tengok dalam 200 meter kau tambah minyak hitam. Minyak hitam pun dia siap. Kau tak tambah, tak tambah, lupa. Kering. Lepas tu jam. Macam mana? Cuai. Bayar ganti rugi. Semua kos pun kau bayar. Tu dobit amanah. Dobit amanah. Jumpa ke depan amanah. Itu ayat dia nanti. Yang kata, apa-apa kerosakan tanpa kecuaian daripada pihak orang yang pemegang amanah, yang sahibul amanah. Sini amanahnya, sahibul amanah adalah murtahin. Dia tak kena doman. Istilah juga nak pakai ketan doman tu. Jadi saya sebut lain kali doman tu tak terjemah tak apalah. Doman maksudnya ganti rugi. Istilah doman tu bayar ganti rugi. Baik, warahnu waduhu ala amanah wa hina idzin la yadmanuhu al-murtahinu illa bi ta'addi. Ketika itu, ketika wad'u rahdi ala al-amanah, tak kena doman, tak kena bayar ganti rugi oleh murtahin illa melainkan bi ta'addi, melainkan dengan melampau fihi pirrahni, pada masalah gadai. Jadi wala yasqutu bi talafihi syai'un min ad-dain, tak gugur dengan binasanya ia rahni syai'un min ad-dain bi talafihi syai'un min ad-dain. Tak gugur bi talafihi dengan binasanya rahni, tak gugur apa? Syai'un, sesuatu min ad-dain, daripada hutang. Hutang tak susut sikit pun. Siap? Walau idda'a talafahu walam yazkur sababan li talafihi suddiqa bi yamini. Baik, yang ni masalah kelahi sikit. Kadang-kadang ada orang ngelak-ngelak buat ni. Satu, tak ada orang yang kita tak anggap dia amanah, tak salah muamalah dengan dia. Sah. Macam mana pun kalau kelahi, ini kaedah penyelesaian sikit. Kalau kita nak mahir bab kelahi-kelahi ni, memang ada bab. Ngaji fiqh kena ngaji babul aqdiyah wa syahadat. Bab tu khas bicara bab kelahi. Ni dakwa, ni ada saksi tak ada. Kalau tak ada saksi, nak kena sumpah siapa? Siapa kena sumpah? Siapa asli? Siapa iktibar asli? Saya ngaji kita ni, ngaji Minhajul Talibin, ngaji Batu Mu'in. Power baca kita ni. Panah terus. Pasal semua buat kelahi. Tapi itulah, bila kita dah lalu kita tu masak 3-4 kali, kena lanyak betul-betul. Baik Minhajul Talibin je. Apa lagi yang sebut tadi? Batu Mu'in je. Baca mula-mula tak faham. Tunggu baca pun, baca express. Orang pakar baca, kan salah. Awak pun terhegeh-hegeh, istilah pun tak apa faham. Rohin murtahin, maruna rohin murtahin. Duduk pindah kita terjemah pun duk blur lagi. Tak faham. Tapi main kena lanyak siku, kepala lutut semua kena, main kepala, sepak terkajang, pelengkik semua kena. Dia terror tu baru faham. Masa tu syok lah ngaji buat tu. Best. Tapi memang kena ngaji khas buat tu. Coming soon lah. Okay, coming soon. Macam mana pun sedikit panduan. Dia kata apa? Jikalau mendakwa talafahu, mendakwa murtahin, binasanya ia. Dia kata macam ni lah, mas engkau bagi tu dah kena curi. Curi pula, aku buang almari je. Ataupun dia kata mas yang kau bagi kat aku tu, barang kemas tu dah tak ada. Disebut talaf je, binasa. Atau barang kemas tu tak ada dah. Itu istilah talaf kan, contoh. Walam yazkur sababan, dia tak sebut sebab. Kalau disebut curi, betul ke curi? Disebut sebab, minta bayinah di atas curi. Antaranya report polis. Mana surat report? Contohlah Lani punya dokumentasi macam tu lah kan. Siapa lagi yang malaka kecurian tu? Kau ada dia orang yang menyebabkan kau tak sedar, rompakan ke apa ke? Ni anak aku ni, orang tengok peristiwa, memang kena rompak itu, kena curi itu. Kalau memang ada dakwa gitu disebut sebab, maka dipakai perkataan dia lah. Baik, kalau dia tak sebut sebab, litalafi suddiqa bi yaminihi, maka dibenarkan dengan sumpah dia. Pasal dia adalah sahibul amanah. Untuk orang ni kata boleh percaya rosak, apa lah emas nak rosak apa? Cuma emas tak apa relevant lah untuk contoh tu. Macam ni, dia kata macam ni lah, lembu kau yang kau bagi aku suruh beli 20 ekor tu, semua mati. Mati ya. 20 ekor mati.
Kawan mu tak ada apa-apa. Udah. Kalau dia nak dakwa pun, dia tak sebut sebab mati. Mati. Tak tahu lah tu sebab macam mana. Macam mana pun atas semata-mata kes macam tu je. Naik mahkamah, atas bicara, lembu tu mati. Jadi kawan mu tak cerita banyak. Betul mati? Betul. Sebab dia tak sebut. Untuk dakwa orang ni, orang yang bagi barang gadaian, mesti dia dakwa. Mati je lah. Aku tak percaya lah mati. Mati je dia. Untuk mana kau jawab? Aku tandam lah kau pergi Mekah 40 hari. Contoh. Nak boleh jadi kes redak mesti mati dia beritahu, boleh tengok kan. 40 hari pindah. Pergi India. IPB. Okey. Baik. Jadi kaedah dia apa? Dia suddiqa bi yaminihi. Kalau dia berani sumpah bahawasanya memang mati dan barang tu dah tak ada, benarkan dia dengan sumpah dia. Pasal dia sahibul amanah, tak ada apa-apa yang kes boleh kita dakwa dia, maka benarkan dengan sumpah. Baik, itu kalau tak sebut sebab. Fa in dzakara sababan mudzahiran. Kalau dia sebut sebab zahir, kata dia, kena banjir itu, mati habis lembu kau. Banjir. Kat mana? Pekelah Hulu banjir. Pekelah Hulu banjir. Tak faham tu lah saya cakap apa kan. Okey, siap. Kalau duduk di Kuala Kerai ke tak apa je. Pekelah Hulu banjir. Tak apa, Panjaran Titi Wangsa. Panjaran Titi Wangsa banjir. Oi, sababan dia fa in zakara sababan zahiran walam yuqbal illa bi bayyinah. Kalau dia sebut curi, cuma cuma nak ambil faham topik tu. Sabab zahir. Terbakar zahir lah. Terbakar zahir. Siapa saksi terbakar? Tengok siapa yang ada saksi. Mesti bi bayyinah. Curi saksi zahir ke khafi? Jadi benarkan suddiqa bi yamin ni. Emas kau kena curi. Aku simpan lemari. Ya betul. Jadi sumpah dia suddiqa bi yamin ni. Rompak zahir tak? Rompak bila malam. Kalau rompak siang, malam tak kira rompak. Macam mana pun ada kes pecah rumah ke apa, macam tu lah kan. Itu yang dobit dia sababan zahir, mesti bagi lah. Kalau khafi, suddiqa bi yamin ni. Dobit dia macam tu kan. Satu, kita dalam syarak kaedah-kaedah kelahi pun ada dobit senang. Ada benda-benda yang terdobit dalam fiqh. Apa dia nak benar ke siapa. Cakap sebab zahir atau khafi. Walau idda murtahinu raddal marhun. Baik, yang ni masalah dia dakwa hantar balik lah. Kawan tu kata bayar hutang selesai. Mana barang kemas ni? Barang kemas apa ni? Bukan aku bagi dah ke kemarin? Bagi. Semalam aku bayar hutang baik. Macam bila pula kau bagi? Tu yang aku duk tunggu tu, tengok tak bagi apa-apa pun. Tu yang aku main datang hari ni, aku nak minta balik rantai aku pasal hutang aku dah bayar habis. Aku bagi dah lah semalam, kata ni. Siapa yang nak pakai tu? Tu dia sebut. Walau idda'al murtahinu raddal marhun. Murtahin orang pegang gadai, dia kata dah hantar balik. Ala rahin lam yuqbal illa bibayyinah. Pasal apa? Jadi tak boleh diterima kan perkataan orang pegang gadai kata dah hantar balik, melainkan dengan saksi. Dengan ada saksi. Pasal apa? Pasal asal barang gadaian ada dekat siapa? Dekat murtahin. Takkan boleh diterima kata dia hantar balik, melainkan dengan bayyinah. Pasal untuk pulang mesti berlaku proses pulang. Takkan sampai tuan barang tak tahu kata kena pulang. Macam mana pun dia nak buat menipu apa dan sebagainya, itu cerita lain. Itu jawablah ke akhirat. Proses kat dunia bayyinah. Satu di antara masalah ni, faham daripada syarat ni, kalau katalah kita pegang gadai barang kemas, orang tu pun kadang-kadang kita tengok ada masalah sikit. Kalau dulu ada saksi yang melihat apa muamalat yang berlaku dengan pegang barang gadaian ni, bila kita nak pulang pastikan ada saksi. Siapa? Kalau ada jadi apa-apa kejadian, saksi itu akan membela kita di atas benarnya barang tu telah dipulangkan. Yang ni pun saya ngaji fiqh dulu, baca kitab boleh faham, dengar boleh tahu, tapi nak simpan sini pula tu nak apply kan apabila ada masalah, macam mana nak link dengan dia pula dengan hal lain. Saya punya pengalaman ngaji take time nak mahir kat tu. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali dengar sekali boom terus saya faham clear very smooth. Saya
Saya orang lembab sikit kan. Dia slow. Wah. Nak bagi boleh link tu. Pasal ngaji ni antaranya link tu. Pasal ngaji satu-satu bab tak apa. Tapi bila orang kata apa, nak bagi dia masak dengan semua bab, lepas tu dia saya pasal ada saya ngaji yang guru yang memang pakar bab ni. Dia sebut bab ni, pum dia pergi sana. Sebut ni, pum lagi sana. Sebut ni, pum lagi sana. Terror. Kita dengar, kita melengong je lah dulu. Tapi dah ada pengalaman, kita tengok dia pahir tu, kita pernah dengar kemahiran dia. Dia sebut macam ni. Masa kita tak kerti apa tu, kita melengong. Tapi tu lah, catat gila yang tulis pun bukan faham je. Boleh tulis je. Pasal kita dengar buah dia semua. Lobik je, tulis. Makan masa satu hari tu, ini dia syarah dulu. Ni dia syarah dulu. Masa tu orang pakai. Tu yang mengaji dia makan masa. Demo ni tak ngaji apa-apa langsung, main baca je. Terus boleh link. Tu saya pelik tu. Lagi hebat lah. Masya Allah. Tu kita pelik tu. Betul, kaedah mengaji ni dia memang kena berguru lah. Berguru pula, guru pakar tu. Baru kita boleh link, boleh masuk, boleh faham. Demo ni ada guru, semua baca mengikut kajian yang telah saya buat. Mula merapu. Selalunya yang ayat-ayat kajian ni kalau saya dah tengok banyak merapu. Kalau memang betul amanah jumpa syekh yang pakar ni, memang semuanya bisa faham betul. Selalunya lah. Kalau saya sebut selalunya. Baik. Jadi kalau didakwa dah pulang, tak boleh diterima melainkan dengan ada bayinah saksi pulang, saksi memulangkan barang. Wa idza qabida murtahinu ba'dal haqqi alladhi 'ala ar-rahin lam yakhruj ay lam yanfakka shay'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu ay haqqa alladhi 'ala ar-rahin. Apabila qabida murtahin, apabila qabat terima, telah receive by hand oleh murtahin, orang pegang gadai, ba'dal haqq, sebahagian hak sini allazi ala rahin, murad hak sini mal, dain. Dia dah terima ba'dul haq, jadi ba'dul dain allazi ala rahin, yang tertanggung di atas rahin, orang yang menggadai. Jadi rahin, orang menggadai, tentulah ada pada dia hutang. Lam yakhruj ay lam yanfaka, tak keluar, maksudnya tak terombak, tak terbuka, tak terlepas. Pasal fakka, infakka, fak maksudnya buka kan. Kalau fak macam tu lain sikit kan. Bahasa nak kecoh bahasa ni pun pening juga. Kita baca Quran apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Lepas tu kita jumpa PK pun ada qaid mutlak, qaid lazim, qaid munfak. Qaid munfak, qaid tak lazim, qaid boleh buka. Air pipe, qaid munfak, bukan qaid lazim. Sikit saya nak sebut fak tu kan, munfak, fak. Takut silap faham lagi pasal tu ulang 3-4 kali tu. Lam yakhruj maksudnya lam yanfakka, tak terombak, tak terbuka, tak terungkai syai', sesuatu minar rahni, daripada gadaian. Jadi kalau dah bayar sebahagian, tak terungkai barang gadaian tak akan terlepas, tak akan selesai, dan boleh ditasarruf dengan mutlak oleh rahin hatta yaqbida jami'ahu, sehingga menerima dengan tangan oleh murtahin jami'ahu ay jami' hak. Apa hak itu? Mal. Pasal istilah kitab memang banyak bila sebut hak dengan makna mal. So, mal ni dia adalah berkaitan dengan hak. Pasal dia kadang-kadang hak nisbah bayar, hak nisbah harta orang murtahin kena bayar, itu adalah hak. Satu hak kadang-kadang ditelak, dipakai di atas dengan makna mal. Mal dalam Quran yang sebut hal dengan makna mal, allazi jama'a malahu, tu mal. Wa tu haqqahu yauma hasadi. Hak itu hak.
Maksudnya kadar zakat yang berhak dia bayar. Hak. Haqqa mali. Tapi yang sebut istilah hak tu kerana diitlak dengan mana mal. Tak mana lagi jumpa hak ni? Ustaz. Haqqun ma'lum. Okey. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Cuma haqqun ma'lum tu makna zakat. Maksud kata mal tu biasanya diistilahkan hak. Pasal setiap mal dia mesti ada hak. Siapa yang mustahik? Sama ada mustahik dengan sahib mal, ataupun kalau masalah malun zakawi yang kena zakat, siapa dia punya asnaf yang bakal terima, tu dipanggil hak. Dia haqqun ma'lum. Nak sebut ke hak sikit je. Pasal memang ada hak tempat-tempat tertentu dalam ayat-ayat baik fiqh ada, Quran nas pun ada, Quran hadisnya yang dengan mana hak dengan mana mal. Hak dengan mana mal. Jadi jami'ahu jami'al haq allazi 'ala rahin, hak yang jadi hak di situ dain. Jadi dain itu atau mal dain yang 'ala rahin, tertanggung di atas. Ala tu takalluh, tertanggung atas orang yang menggadai. Wis. Wa ata kulladzi haqqin haqqahu. Wa ati kulladzi haqqin, orang yang berhak berikan haqqahu. Perkataan hak tu cantik. Bahasa jadi kulladzi haqqin, orang yang mempunyai hak. Guna hak, haqqahu, berikan haknya. Hak juga. Tu bahasa haknya. Bukan incredible hak. Dia saja bunyi orang putih kan. Dia kena tu dia fak lah, hak lah, apalah. Bunyi belakang. Kita mengaji bahasa Inggeris sambil-sambil. Dia bahasa Inggeris ni kita terer belakang, Arab tu yang selalu slow je. Itu luar-luar sambil-sambil. Urdu dia tak pandai. Itu kena tanya Ustaz Rauf. Ustaz Rauf ingat Ustaz cakap Urdu lah. Cik, tanya Ustaz. Duit ni takit dunia ya. Tu tanya Ustaz tu, bunyi-bunyi Urdu. Warga je bunyi hehehe, bunyi Urdu. Wadah awak pun hehehe. Orang Melayu Meri nam hai Ahmad. Apa Meri nam? Nam Meri nam lah. Mudah-mudah pilih tak betul. Paslon siap. Kalau ikut bahat Rohanu habis, bahat hijir lah. Tanggul situ. Yang ni kata bab mahjur ni, bab ni. Jadi continue tomorrow morning insya-Allah. Okey. Hijir. Soalan mula ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.